Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, untuk video kali ni selamat kembali kepada channel Kafah Shop . So, untuk video kali ni kita nak try buat satu website yang fresh bermaksud daripada scratch daripada kosong, yang tak ada apa-apa. Kita akan install satu software yang bernama Apache web server dan kita akan runkan kita punya website melalui server kita sendirilah. So kalau korang ada server sendiri yang dah ada run apa-apa software di dalamnya, contohnya software VPN ke apa-apa ke, korang tetap boleh pakai cara ni, tapi port akan kita tukar sekejap lagi. So kita first, apa yang kita perlukan adalah server tu sendirilah. Saya akan pakai server Debian ni macam biasalah. Setiap kali video saya memang saya akan pakai Debian lah. So ambil lah plan yang mana yang korang suka. Password kita buat ABC123A. Contoh password Apache web server. Okay, projek mega So create droplet. So kita akan buka kita punya web server kita dan kita akan ambil IP tu nanti. Dan untuk kita tak nak lupa kat kita punya IP, korang boleh pergi dekat saya punya website. Jadi korang boleh registerkan domain So Apache contoh kita buat. Apache, masukkan IP, register. So korang boleh pakai website ni nanti. Nama dia tengok sampai tak? NS link tu. Bagi habis. Sekarang ni kerap dah. Who is DNS ni? Bad gateway. Okay, tak apa. Dia kerap problem sekarang. Who is? Noliza. Who is? Atau internet saya yang tak ada ni. Okay. Okay, tak apa. Kita biarkan dulu. Kita try kat sini je. Yang lepas tak. Okay, so maksudnya bila dia dapat connect, so maksudnya kita punya website yang ini, Apache Dream Network ni berjalan lah. Dah di IP yang kita set upkan tadi. So yes, password kita clearkan dulu. Kita tengok betul tak IP yang kita buat tadi. So ini 159.89.6192.69. Okay, sama. So betul lah. Apache.web server, Apache Dream Network XYZ dah pergi kepada kita punya IP. So first apps yang korang perlu install adalah kita update dululah kita punya apa nama? VPS. Dan kita upgrade segala apps yang dah pernah diinstal. Ini untuk clean server Untuk yang VPS yang dah ada aplikasi pun korang boleh guna cara ni. Dan nanti saya akan ajar untuk kita set up port lah. Supaya pakai port lain yang tak mengganggu kita punya VPS. Dan port-port lain macam korang pakai VPN mesti ada pakai port 80, port 143, port 22, semua tu korang pakai. Jadi kita akan gunakan port lain untuk Apache ni tak ganggu korang punya port lah. So korang boleh install je dulu. Okay, so kita dah upgrade dan update kita punya VPS. Kita boleh buat apt install nano first Then nano ni adalah satu
orang kata apa tu, macam notepad lah, notepad dalam Linux. And then kita install Apache web server tu sendiri, Apache 2 dan Y, tolak Y, maksudnya kita tak perlu nak tekan yes lah, dia akan auto tekan yes untuk kita. Okay, so kalau korang dah ada run korang punya VPS server menggunakan port sepatutnya Apache dia akan pakai port 80, tapi kebanyakan orang pakai port 80 tu untuk VPN. So kita akan tukar port 80 pergi ke 81 atau 82 atau 83. So alternatif untuk Apache korang boleh pakai Nginx lah. Nginx tapi saya tak minat sangat pakai Nginx sebab susah nak setting. Bagi saya Apache senang lagi lah, sebab korang boleh install segala PHP dalam dia, version daripada 5.4 sampai 8.0. Okay, so apa tadi saya cakap, next kita perlu check. Okay, so maksud kita boleh check IP kita. Bila kita dah install web server, kita boleh try kita punya website running ke tak. So bila dah timbul web page macam ni, so maksudnya dah running lah. And then kita akan setting dekat port. Kita nak buat port tadi kan. So kita pergi dekat Apache 2. So nano etc Apache 2 dan pergi kepada port.configuration. So nano macam saya cakap tadi, nano adalah notepad editor untuk Linux. So kita just enter, so ada kat sini. So listen 80. So kita akan pakai listen 80 untuk kita dengar port 80, port normal lah untuk Apache. Tapi kita akan tukar. So kita akan pergi 85. Contoh kita nak pakai port 85. Lepas tu Ctrl X. Yes. Okay. Dan kita buat nano juga lagi sekali untuk kita setting dekat file kita. Pergi kat site enable dan default config lah. So yang ni pun kita setting 85. Okay. So kita akan lakukan restart kepada Apache tersebut. Servis dah restart, kita boleh check port kita running kat mana. So kalau korang nak tengok port korang running, korang boleh pakai netstat.ntlp ni, tolak ntlp So korang boleh nampak lah, dia akan tulis kat sini Apache 2 Apache 2 sekarang jalan dekat port 85. So kalau kita refresh sekarang tak boleh dia tak akan dapat pergi, dia akan error. Dan kita pergi kepada port 85. So port 85 sekarang dah aktif dah aktif untuk korang buat website korang kat sini. Okay, so settle bab setting port. Kemudian korang nak buat website sendiri dekat mana. So korang boleh juga tengok dekat mana folder yang disimpan melalui sini. Site enable tadi. Site enable configuration. So dia letak file kita dekat var www.html. Tapi kebanyakan orang tak pakai kat sini. Orang akan pakai dekat home, VPS, public HTML. Terpulang lah kalau korang nak setting ikut kesesuaian website korang macam mana. So kalau korang nak buat pun korang boleh buat sebenarnya kat sini. So setting kat sini korang boleh tukar. Korang boleh buat home, VPS. Kalau biasa standard orang akan ada folder ni lah kalau dia orang install apa nama VPN. So boleh setting dekat sini dan save. Kemudian kita kena buat folder. Kita kena buat folder tu sebab folder tu tak ada. So kita nak tengok ada ke tak ada, kita tekan home. Okay, sekarang yang ada hanya folder Debian. Okay, list hanya ada folder Debian. So dekat sini kita make dir. Kita buat satu directory untuk VPS dan list. So sekarang VPS dah ada, kita masuk dalam folder VPS tu. So kita clear sekarang dalam VPS tak ada apa-apa. So kita make dirkan sekali lagi untuk public HTML. Ni folder yang kita nak setkan tadi sebab kita dah tulis dekat apa nama? Kat sini tadi kita dah setting yang kita nak letak folder folder website kita dekat home, VPS, public HTML. So maksudnya sekarang ni kita dah createkan satu folder. So public HTML dekat sini So list kosong. So kita boleh pakai nano index HTML. Aku berjaya buat website. Website. Kalau kita runkan sekarang tak boleh lagi sebab kita tak restart kita punya Apache.
Okay, dia masih yang sama So service Apache 2 restart. Nak pakai kod ni pun boleh. Biasa orang pakai sistem CTL restart Apache 2 pun boleh. Ada yang pakai initd, etc initd Apache 2 restart pun boleh. Nak restart, dia akan keluar macam tu lah. Okay, restart dah berjaya. So kita try website kita. Okay, you don't have permission. Dia akan kata you don't have permission sebab korang tak chmod kan korang punya folder. So korang cd balik chmod 777 untuk home VPS public HTML. So korang try buat macam ni. Kalau masih tak boleh, korang kena chown lah. Chown r apa nama, kita pakai www root ke? Boleh pakai root ke? Untuk home VPS public HTML. Saya tak pasti cara ni boleh ke tak. You don't have permission. Kalau korang tak boleh ke, korang boleh search Google Apache. Contoh Apache 2 dia cakap apa. Okay, dia kata suruh masuk dekat sini. Directory. Okay. So yang ni kita kena setting dekat etc tadi etc Apache 2 site enable dan kosong. Yang ini kita kena setting sebab dokumen root dia tak ada tadi. Okay, so kita letak dekat sini. Sorry. Bukan di sini di bawah dia. Sama je sebenarnya. Tapi nak lagi cantik korang buatlah dekat bawah ni. Okay, so directory kita benarkan siapa-siapa saja untuk akses directory kita. Sebab tu kod ni perlu. Banyaklah korang nak kena setting. Kalau korang tak nak setting, korang pakai yang asal tadi je. So VPS public HTML. Okay, save and then restart. Tadi terbalik. Apache 2 restart. So tengok boleh tak? Dah boleh. Aku percaya buat website. So korang boleh pakai cara ni lah untuk aktifkan korang punya folder yang korang set up tu. So kita boleh pergi balik kepada kita punya folder lah. So nano index ni tadi sebenarnya kita boleh padam Kita boleh padam. So padam rmrf index. So kita nano index balik. Kalau korang nak padam dalam pun boleh, tapi biasa saya pakai macam ni sebab banyak benda nak kena padam. Okay, so code HTML korang kena run lah. HTML, tutup HTML. Lepas tu untuk standard head, tutup head. Body, kalau korang nak buat manual dekat sini lah. Kalau korang ada node editor, better korang pakai node editor. Sebab saya lagi suka pakai node editor. Bila kita type satu perkataan, terus keluar semua. Macam contoh saya buka satu saya buka satu file Saya buka satu file, saya nak buat HTML. Saya nak buat HTML, kod HTML, terus keluar macam ni. So ini adalah kod full lah untuk HTML. So korang boleh copy pun boleh cara ni. Sebab tu saya lebih suka pakai node editor, tapi saya nak buat cara scratch daripada kosong, tak ada apa. So title kita nak buat Abu Bakar. Contoh Abu Bakar punya website ni woi. Abu Bakar punya website ni woi. So kalau kita save dan kita refresh, apa yang korang tengok nanti title dekat atas ni Abu Bakar punya website ni woi. Dia kata tengok kita rekod ke tak ni. Takut tak rekod dah. Okay, so kita rekod Okay, so Abu Bakar punya website ni woi. Okay.
Title kita dah ada. So next adalah body kita lah. Body korang boleh type kat sini center. Ini memang tak ada pakai apa-apa bootstrap center. Lepas tu korang boleh pakai H1. H1. Dan di sini aku punya website ni mahal tau. So center ni korang boleh letak kat bawah lah, bagi dia sentiasa di center. Okay. So next adalah yang kita nak keluarkan label. Contoh label. Saya buat website secara scratch ni sebab ramai yang tanya saya macam mana nak buat website. Daripada YouTube channel saya ada tunjuk macam mana panel website saya. So orang tanya macam mana nak buat website simple so saya akan ajarkan macam mana nak buat website simple. So website saya ni ada jual macam-macam. Kita bercakap lah dalam website kita ni kan. Lepas tu kita biarkan dia supaya dia turun ke bawah. Sebab yang ni kita tak pakai bootstrap. Kalau kita pakai bootstrap, kita tak payah type BR pun dia akan turun ke bawah. So kalau korang nak pakai lain, contoh, okay, save dulu kita tengok website kita macam mana jadi. Okay, aku punya website ni mahal tau. So website saya ni ada jual macam-macam. Okay. So kalau korang nak tambah navigation bar, korang tambah lah. Korang boleh check dekat sini navbar HTML. So korang boleh ambil lah daripada website ni. So dia tunjuk yang ini tak ada bootstrap So korang boleh pakai macam ni sebenarnya. Write it yourself. Okay. So ini dia macam ni je. In this example, we remove the bullet from this list. Ni default padding ni. Kalau korang nak tengok lah cara dia buat. Banyak lagi kat sini pun boleh. Top navigation bar. Macam ni contoh kan. Top nav. Yang ini dia pakai bootstrap. So korang boleh pakai style korang sendirilah. So style declare dekat sini. Kalau korang tak nak buat. Okay. Contoh saya tunjuk. Korang nak declare korang punya style. So dekat sini atas body korang boleh type style. Tutup style. Kat sini korang pastekan dia. Okay. So korang pastekan dia. Kemudian apa dia cakap tadi. So yang ini kita nak pakai top nav. Macam mana top nav tu. So atas bawah pada style kita letakkan navigation bar. Okay. So kita refresh. Nampak kan dah ada. Home new. Kalau kita tak masukkan style tadi dia akan perkataan saja. Contoh Contoh kita padamkan style. Style ni adalah CSS. Biasa orang tak tulis penuh-penuh lah dalam dia punya ni. Dalam dia punya website. Dia orang akan linkkan dengan satu file yang dia orang dah buat berasingan. So better untuk macam tu supaya website kita tak penuh dan tak serabut Google nak runkan kita punya website. So kalau contoh kita save dan kita run. Keluar macam ni je. Siapa nak tengok kan benda tak cantik. So kita masukkan balik style tu dalam ni. Standard orang akan pakai style style tutup. Dia orang akan pakai link link src. Macam tu. Contoh dia nak dapatkan link tu daripada google.com. Contoh dia nak dapatkan. Tapi kita pakai style yang manual sekarang. So kita copy balik. Enter. Okay. So bakal punya website. So yang ni korang tengok home, news, contact, about ni korang boleh tukar setting Korang masuk balik dekat dalam ni. Href ni untuk korang letak link mana yang korang nak buat. Contoh link pertama korang nak pergi dekat tempat asal korang lah. So orang kata apa nama? Main. Kita punya home. Home akan pergi dekat home lah. Maksudnya dia akan pergi kat link asal kita. So kita akan buat slash sahaja untuk home asal kita. So untuk news korang boleh tukar lah. Sini contact website ku yang lain. Apa sahajalah. Facebook ke. Okay, Facebook lah.
Facebook. Dan korang boleh letak link kat sini, fb.com. Sorry. facebook.com/ bla bla bla. Korang punya nama Facebook lah. Lepas tu yang ini kalau korang nak buat kontak dekat Telegram ke apa kan, boleh, tak ada masalah. Ini contoh saya letak saya punya kontak. About kita letak kita punya website contoh. Okay, so kita save. So kalau kita runkan dia, ini kita boleh pergi Facebook. Kita pergi Facebook, bla 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 kan. So any home kita tekan, dia akan pergi balik dekat kita punya palang. Lepas tu contact kita akan pergi dekat Telegram contoh. So about kita akan pergi dekat website yang kita letak tu lah. Okay, so settle bab navigation bar. Kemudian yang korang nak buat pula next adalah image. Korang nak masukkan image. So korang boleh image src. Okay, image src tak payah close. So kita nak ambil gambar di google.com. Gambar apa nak letak? Ayam lah, saya suka ayam. Korang pergi kat website ayam, korang copy link dia, copy link address, masukkan dekat sini. Okay, so kalau kita refreshkan dia, gambar ayam tu akan keluar, tapi mungkin besar lah, ataupun tak keluar. Ni tak keluar ni, tak dapat sebenarnya gambar ayam tu. Ayam ni dah. Ambil tekan dulu gambar ayam ni, tengok keluar kat ni. Ataupun internet tengah lambat. Alamak, kami tidak dapat menerima. Tak payahlah. Pergi kat sini, tengok dapat tak. Ayam kampung Free Malaysia Today. Okay, so kita letak kat sini. Okay. Tak keluar gambar mana senang nak ambil. Wikipedia free kot. Kita ambil gambar Wikipedia free. Kalau korang ada keyboard yang panjang, korang boleh tekan page down lah untuk turun ke bawah, senang. Saya punya tak ada button tu. Okay, jadi kita tak tahu. Tak keluar Load image. Ataupun kita ambil logo kita lah. Ambil logo je lah, senang. Copy image address. Kadang link panjang-panjang pun masalah juga. Kita ambil pendek, tengok jadi macam mana. Terus keluar. Okay, so link pendek. Lepas tu kalau korang nak letakkan turunkan lagi, korang boleh BR sekali lagi lah untuk buat new line. So dia akan turun bawah sikit. Okay, dia akan turun bawah sikit. Macam mana nak kecilkan size dia, korang boleh pakai height dan weight lah. Width pula dah. Height kita nak letak berapa? 200 pixel. 200 pixel dan width kita pun nak buat 200 pixel contoh. Nanti dia akan kecil lah. Macam tu. Okay, so apa lagi nak masukkan? So korang nak masukkan biar sekali lagi untuk pastekan ke bawah. Kemudian apa nama? Table lah. Korang masukkan table. Tapi table ni saya jarang main macam ni. Saya biasa copy terus So TD kita item 1. Tutup TD. PR kita produk. Contoh. Saya tak pasti jadi ke tak ni. Kalau tak jadi korang boleh
Korang boleh apa nama? Cari Google je lah. Tak edit. Table dia ada kod dia. Table HTML. Yang ini kita hanya guna HTML kita belum guna apa nama? PHP PHP tu korang guna untuk korang apa nama? Runkan skrip. Contoh ada skrip-skrip rahsia yang korang nak runkan, korang boleh pakai yang cara ni lah. So padam dulu table, kita masukkan table ini. Item, produk, harga Contoh item 1, produk apa. Yang table ni korang boleh guna apa nama database untuk korang just generate daripada database dan keluar semua data. Tak perlulah korang type satu-satu ni. Ini semua orang kata apa? Dusta belaka. So ada kawan saya tanya macam mana nak buat website untuk jual TV lah. So saya buat kat dia. So saya ber-TV sebulan. Contoh harga berapa ringgit? RM50 sebulan contoh. Ada harga dia RM16 je. Okay, so Cyber TV. Cyber TV 3 bulan. 500 contoh. So, ini sebab kita tak pakai bootstrap So korang boleh dapatkan bootstrap di dia ada style. Kalau korang tak nak pakai bootstrap, korang boleh pakai style. So style masuk kat sini. Okay. Jadi table kita. Table ni table murahan je lah. Kalau korang nak table yang cantik, korang boleh cari kat Google lah. So table bootstrap Saya biasa pakai table bootstrap. Dia lebih kemas lah. Dia akan macam ni. So macam mana nak dapat dia punya bootstrap? Bootstrap CSS Korang boleh type bootstrap CSS. Ini boleh copy dekat apa nama? Atas dekat head. Dekat head korang boleh copy. Dan lagi bootstrap untuk table. Tak ada link. Mana link dia? Complete boot. Jangan kacau. Bootstrap CSS. Sorry, try buka website bootstrap je lah. Get start. So kita nak copy ni CSS kita. Okay, so kita masukkan dekat head Masukkan dekat head. Nampak kan lagi cantik kita punya table. Ada bootstrap je, kita punya website jadi lagi cantik. Tulisan kita pun kita boleh ni. So untuk table tadi korang boleh kecilkan table tu sebenarnya. Korang masuk dekat div div class. Korang kena main class row ataupun column. Banyak benda lah kalau korang nak buat benda-benda gini. Ambil masa ke nak belajar. Dia akan lagi tajam. So row kita dah buka, kita buka column pula. Div class column lg column lg. Lepas tu kita tutupkan atas dia. Kecil
So korang boleh tukar kolom LG korang nak kecilkan lagi sampai berapa? LG 3, contoh 3. Kecil sangat 3 ni. Lepas tu banyaklah korang kena edit ini, edit satu-satu, edit satu-satu, ambil masa lah. Table center boleh tak? Tak ada efek. Text center. Oh you. Mana ni? Okay. So tadi macam ni. Sekarang text dah pergi center. Table tu kita nak center kan. Table tu kita nak center kan. Korang buat lagi kolom 3. Sebab standard kolom dia akan ada apa nama? 12. Kalau kolom untuk komputer dia akan ada 12. Dia akan pergi tengah sikit lah. So kalau korang nak cantik, buat 4-4-4 lah. So kolom pertama cerita pasal apa, kolom kedua cerita pasal apa, kolom ketiga cerita pasal apa. Lepas tu dekat bawah table, bawah div, okay, kat sini letak satu lagi kolom. div. Div. Ini pergi centernya. Suka betul dia. New page. Okay. So dapat dia akan bagi center Lepas tu korang boleh BR kan dia. Sorry, BR kan dekat bawah ni. Banyak sangat BR. Better korang pakai bootstrap lah. Taklah sakit mata mandang. Okay, so macam ni lah contohnya. Lepas tu kita nak ambil juga gambar satu lagi Cyber TV punya gambar kan. Kalau ada lah. Guna konsep yang sama juga. Copy link address. Lepas tu masuk dekat bawah kolom image SRC. Masuk gambar. Tak tahu lah jadi ke tak ni. Tak keluar gambar. Gambar tak ada. Tak dapat. Nah ni ada. Tapi tak keluar gambar. So better kalau korang nak letak juga gambar yang korang nak tu, korang download lah. Korang boleh download. Copy image address So korang boleh download dekat sini. Macam tu. Logo PNG. Okay. Okay, dia tak bagi. Patut pun kita tak dapat file tu. Okay, so kita nano index. Tengok kita pakai link dia dapat tak? Kita pakai link dia. Panjang sangat ni. Mungkin sebab tu tak lepas. Kalau boleh kita pakai yang pendek-pendek je. Okay, so save. Keluar pun bapak gajah. Okay. So kita kena ambil link yang pendek-pendek. Yang ni macam kita ubah tadi lah. Height kita rendahkan. Pergi 200. Lepas tu width pun kita pergi 200. Kecilkan kita punya image. Apa tu? Salah ni. Salah tang mana ni? Oh ni, betul lah. Height width 200, height width 200, image SRC. Tak kecil height 200, 50 kita try. Ini memang menguji keimanan lah kalau korang buat benda ni. So tak jadi, tapi yang penting gambar tu dah masuk lah.
Gambar dah masuk. Tak jadi apa-apa ni. Oh, okay. So, kalau korang nak buat ni, korang boleh pakai kolom lah. Dia duduk dalam kolom sebenarnya. So, yang ini korang boleh masukkan dalam kolom. Div class kolom. Kolom LG4. Dan close. Kemudian copy lagi. Untuk masukkan lagi bawah dia. Kalau korang rasa malas, korang boleh pakai Dreamweaver sebenarnya. Untuk korang buat macam macam PowerPoint, macam Excel. Dan korang publishkan sebagai website. Itu lagi senang lah. Tapi saya suka buat macam ni. Seronok tahu kat mana silap. Kita tak copy mana-mana pun. Okay. Mana tu? Okay. Okay, dia dah dalam kolom nak bawa ni penat. Ni senang lah. Height dia pergi 200 tu. Boleh lah. Acah-acah. BR. Bawah table kena BR. Bawah table, text center. Belum LG3. Okay, bawah ni kena BR. Okay. Tak jadi. Korang tambah lah banyak mana BR yang korang nak tambah. Kalau ikut tak lepas sebab kita ada duduk dalam apa nama tu? Dalam table lagi sebenarnya. Sebab tu susah sikit nak control. Tak keluar. Okay. So macam mana kita nak tambah satu button? Contoh kita nak tambah button pula. Button yang pergi kepada kita punya website. Sama je konsep dengan navbar tadi. So dekat bawah kita letak button. Button, tutup button tutup button, lepas tu kat sini download APK. Contoh kelas sama dengan button primary. Ini untuk buat button tu color biru nampak kan ada download APK kat bawah ni. Tapi dekat mana dia nak pergi? Okay. Dia nak pergi dekat mana? Korang boleh masukkan link. Korang masukkan link menggunakan href. Href buat kata Indonesia href. href, hreferen. Masukkan dekat contoh link yang korang nak download. Link aplikasi yang korang simpan file tu. So, bila kita klik, dia akan pergi ke Google sepatutnya. Kalau dia tak jadi, button standard orang pakai type submit. Tapi kalau tak jadi, kalau korang buat jadi, okay. Kalau korang buat tak jadi, korang pakai A untuk link. Okay, korang pakai A Dia akan sama kat bentuk dia, tapi dia akan jadi link. Macam tu. Okay, so ini cerita dia. Apa lagi yang kita nak cerita? Setakat ni macam ni je lah. Website simple. Kalau korang nak letak background image pun boleh. Korang letak background image menggunakan, korang boleh carilah nak letak background image macam mana. Background image HTML. Background image HTML. Image girl Ataupun korang nak pakai style pun boleh style. Boleh ke macam ni? Kita tengok, try it yourself lah. Dia kata background image image girl. You can specify.
If style background image URL macam ni je. Boleh lah, korang boleh try lah cara-cara ni. Saya tak nak try. Bagi korang try. Bagi korang rasa kenikmatan buat website ni. Okay, so atas ni kalau kita nak letak logo kita pun boleh. Kita nak letak logo kita kat atas ni. So kita hanya type logo add tab HTML. Ada perkataan lain sebenarnya, tapi saya malas nak ikut yang tu. So korang boleh pakai favicon dia nama dia favicon. So korang letak ni dekat atas title, dekat head tadi lah. Dekat head tadi. So yang ini link tadi kita pakai link yang mana? Link yang logo kita lah. Saya ada logo ni ataupun logo Cyber TV tadi. Logo Cyber TV tadi So pergi dekat atas balik, masukkan href kita. So kalau kita refresh yang ini, akan ada logo Cyber TV kat atas. Itu dia. Yang ni yang kita nak sebenarnya, bagi cantik kita punya website. So logo Cyber TV dah ada kat atas. Abu Bakar punya website ni, woi, aku punya website ni mahal tau. So website saya ni ada jual macam-macam. Lepas tu logo kita lah. Lepas tu kita cerita lah apa benda yang kita jual. Berapa ringgit. Tapi sebenarnya harga dia tak mahal macam ni lah. Cyber TV sebulan RM16 je. Cyber TV 3 bulan dalam 38. So download APK. Macam tu lah contoh dia. Kalau orang nak tambah button apa-apa semua tu, macam tu je lah. Saya rasa sampai sini saja kot video simple saya untuk buat website daripada scratch, daripada tak ada apa. Dan korang sebenarnya boleh tambah port satu lagi. Korang boleh tambah port satu lagi untuk buat website lain pula dalam server yang sama, tapi port yang lain dan page-nya lain pun boleh, tak ada masalah. Dan kalau contoh korang ada tambah satu lagi lah, Macdir menu, contoh Macdir menu. So korang boleh pergi dekat CD menu. Ada list ke? Ada ni. Macdir menu kat mana ni? Oh salah, sorry, Macdir menu je. Okay, so CD menu. Okay, so kat sini pun kita nano index. Index HTML ni adalah main. So dekat sini kita letak halo bosku. So kalau website kita ada slash yang pergi kepada menu, dia akan pergi ke next page. Okay, so bila saya buat macam ni, menu halo bosku. So dalam page yang sama korang boleh ada menu yang pergi ke website seterusnya. So kalau macam korang nak buat ni tulis produk lah contoh kan, kita move lah. Kita move folder tadi, move menu pergi dekat folder yang mana? Folder WPS public HTML, pergi ke produk. So yang ini kalau kita refresh takkan ada dah. Dia akan ada kalau kita tulis produk. Folder tu, ini nama folder sebenarnya. Link belakang tu baru dia akan tulis index HTML. Tapi sekarang ni dia akan fokus kepada main, dia akan pergi ke index HTML lah. So, kalau kita tekan pun dia akan keluar benda yang sama. Tapi kalau kita tak tekan pun dia akan baca index HTML ataupun index.php. So selesai sudah kita punya pembelajaran tentang macam mana nak buat website dari scratch kepada something. So sekian saja video saya untuk hari ini. Video panjang lebar ni daripada pukul 11 tadi saya rasa sampai pukul 11.53. So sekian saja video daripada saya. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe. Bagi yang rasa video ni bermanfaat, sila like, share dan komen. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di video akan datang. So assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.